ikut sama, atau apa-apa sebab lah hadirnya, subhanallah. Ini adalah suasana yang masa saya kecil-kecil dulu, memang ibu dan ayah saya selalu bawa pergi dengar ceramah. Dan kami adik-beradik 10 orang memang dipaksa, semua kena ikut. Dan sebab bila anak kecil, adik-beradik ramai, dan memang mak ayah akan standby bawa tikar, siap dengan buai. Zaman sekarang tak nampak dah macam tu. Tapi zaman saya kecil, bukanlah zaman dahulu kala ya, macamlah tua sangat. Tapi betapa gigihnya saya ingat ibu dan ayah saya pergi dengar ceramah malam-malam dengan tuan guru, dengan ustaz-ustaz, ceramah-ceramah yang terbuka. Walaupun ada masjid, tapi mereka faham suasana bila mereka ada anak-anak kecil. Lepas tu dengan mak saya usaha supaya anak ini boleh diam, bawa buai besi tu. Saya fikir-fikir macam tak logik ya. Setiap hari Jumaat memang pergi kuliah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Haji Awang. 10 orang anak semua diangkut. Samalah juga dalam bonet kereta tu mesti ada buai. Buai besi tu yang boleh dibuka lepas tu dipasang. Kalau zaman sekarang buai tu kan dah ada yang elektrik kan, dah ada yang automatik. Jadi begitulah usahanya dibesarkan daripada kecil. Jadi suasana hampa tikar tu memang itulah suasananya yang sangat dirindui. Dan saya rasa sangat terharu Allah berikan peluang untuk melihat dan merasai suasana ini kembali di tempat yang barakah ini. Masya Allah, mudah-mudahan yang letih duduk atas jalan tak, walaupun atas tikar sebenarnya sakit tu kan, lain macam rasa dia sebab dia ada batu-batu. Lepas tu yang duduk atas lantai bukan semuanya di atas kapet, yang berdiri sanggup dukung anak. Itulah saya ingat arwah ayah saya, ibu saya dukung anak, dukung baby, yang mana akhirnya Allah berikan, kita tidak tahu ya, daripada kita lelah letih hadir majlis ilmu, Allah jadikan zuriat keturunan kita orang yang mencintai ilmu. Kadang-kadang kita tidak tahu sebab kita bukan mampu nak didik anak dengan ilmu yang kita ada. Tetapi rupanya dengan kita mendidik diri kita yang dah tua ni mencintai ilmu, Allah kurniakan zuriat keturunan kita menjadi alim ulama. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Asuh Perak. Asuh ada juga di Johor. Itulah permulaannya. Ringkasan daripada Madrasah Ashabus Suffah Ummi Hasanah. Madrasah kita tahu tempat didikan. Ashabus Suffah sempena daripada kumpulan yang memang diwujudkan wujud di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashabus Suffah ini sahabat-sahabat Nabi di kalangan al-fuqara wal masakin, yang tempat tinggal mereka adalah di masjid dan diberikan makan dan minum oleh orang ramai, dan mereka ini mewakafkan diri untuk agama Allah. Apabila seruan jihad, merekalah yang paling utama. Bila seruan dakwah, merekalah yang di depan. Dan antara yang sangat masyhur di kalangan ahli suffah adalah Abu Hurairah, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud Ummi Hasanah iaitu ibu kebaikan. Jadi asbab itu dengan nama ini Al-Fadil Sahibus Samahan nak sebut, Sahibul Fadilah Al-Fadil Ustaz Muhammad bin James Bevan Hafizahullah Ta'ala telah menjadikan Madrasah Asuh ini percuma, tanpa bayaran, walaupun sangatlah mustahil pada akhir zaman ni. Kita anak 5 orang pun terasa belanja sangat tinggi. Kita dalam rumah tu ada 6-5 orang pun kita rasa ya Allah hari-hari belanja nak cukup bulan tu. Tapi bagaimana di sini ada lebih kurang 25 orang. Di Johor berapa orang Ustazah? 65. Di Johor 65 dalam 100 orang sehari, untuk diberi makan 3 kali sehari dengan segala belanja. Bila kita dengar Ustaz James sebut tentang hutang, kita mungkin ada tanggapan, kenapalah berhutang? Kenapa tak bayar gaji pekerja? Kenapa tak bayar gaji guru? Tuan-tuan puan sekalian, hari ini ramai orang berniaga berhutang juta-juta. Bila Ustaz James sebut 100,000, kita bunyi macam besarnya. Tapi orang berniaga untuk mengejar keuntungan dunia, memang biasa hutang ni juta-juta dengan bank dan sebagainya. Jadi mereka ini sedang melakukan perniagaan dengan Allah.
Mereka ini tetap meneruskan. Walaupun dilihat susah, penat, letih, lelah, apa yang tak dibuat oleh Ustaz Jim? Ternak lembu, kambing, macam-macam diusahakan. Usaha yang nampak, usaha yang tidak. Mereka suami isteri. Ni Ustazah Farah ni isterinya Ustaz. Subhanallah. Maka insya-Allah mudah-mudahan pada malam ini kita hijrahkan duit kita itu ke satu tempat yang lebih barakah, dan ia akan beranak pinak, dan ia akan menjadi pahala yang mengalir. Jadi tajuk kita pada malam ini, tapi saya nak malukan juga yang saya muliakan, yang saya hormati, Al-Fadil Fadilatu Habibi Qalbi. Subhanallah, kekasih hati, belahan jiwa. Tadi pengerusi majlis sangat bagus. Anak daripada asuh ni kan, dia sebut saya bidadari. Rasa sekali pertama aku MC sebut macam tu kan. Suami saya pun tersipu-sipu malu. Suami baru berangan nak bidadari lain kat syurga. Jadi harap tak boring lah jumpa orang sama ya. Sebab ramai tadi yang doakan ya. Jadi encik bidadara saya ya. Masya Allah. Muslimin muslimat, barakallah kerana redha dan izin suami dan kesanggupan dia mengorbankan segala-galanya, memudahkan perjalanan dakwah ini. Alhamdulillah. Al-Fadilah Ustazah Farah Dina, MC yang sangat bagus, namanya anak dia Darwish Iman, dan pembaca doa Abdul Azim. Panjang doanya tapi penuh makna. Dan ahli contohkan selajnah tertinggi Madrasah Ahli Khidmat, yang banyak berkhidmat. Dek, duduklah dek. Duduk. Susah hati tengok berdiri. Duduk. Mana boleh duduk ya? Kan saya berdiri juga. Ini pun kenapa? Tengok yang dekat pagar tu, Masya Allah. Mudah-mudahan setiap peluh yang menitik itu akan menjadi saksi di mahsyar kelak. Sehingga tiada lagi peluh kita menitik di mahsyar kelak. Allah terus menjemput kita masuk ke syurga tanpa dihisap, tanpa diazab. Amin ya rabbal alamin. Baik, muslimin muslimat. Tadi kita mulakan dengan zikrullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada kisah berkaitan dengan zikir tersebut. Sebenarnya banyak hadis Nabi yang menceritakan tentang zikir, 4 zikir yang serangkai ini. Yang saya nak sebutkan adalah ketika peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, lalu Nabi Ibrahim pun berkata, "Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan katakanlah kepada umatmu bahawasanya syurga itu sangat subur dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Jadi zikir kita tadi kita dah hijrahkan dah tu. Kan tajuk kita hijrah meniti jalan cintanya. Meniti jalan cintanya. Jadi kita dah start tadi tu, hijrah perkataan kita tadi tu, kita dah hijrahkan menjadi tanaman syurga. Saya nak beri kita faham, sebenarnya kita selalu dan sentiasa melakukan hijrah setiap masa. Hijrah dengan lidah, hijrah dengan mata, hijrahkan telinga, hijrah fizikal, hijrahkan hati kita. Apabila kita melihat sesuatu yang baik dan memberi kebaikan pada hati kita, kita dapat pahala daripada pandangan mata itu. Kita sedang hijrahkan mata kita melihat sesuatu yang baik. Mudah-mudahan mata ini Allah akan perlihatkan syurganya. Amin ya rabbal alamin. Allah akan memperlihatkan wajah baginda. Amin. Muslimat sekalian, amin ya rabbal alamin. Allah akan izinkan mata kita melihat wajhullah. Amin ya rabbal alamin. Allah akan memberikan keizinan pada mata kita untuk melihat wajah-wajah wanita penghulu syurga, Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Asiyah, Sayyidatina Maryam, Sayyidatina Aisyah, dan wanita-wanita yang kita rindui, ibu kita, ayah kita dan sebagainya. Apabila kita hadir majlis ilmu, telinga kita sedang mendengarkan ilmu. Kita sedang hijrahkan telinga kita sekarang menjadi telinga ahli syurga. Kerana ciri-ciri ahli syurga, telinganya digunakan untuk mendengar perkataan-perkataan daripada kalamullah.
daripada hadis Nabi SAW. Dan tadi kita semua bersama-sama hijrahkan perkataan kita ditukar menjadi tanaman syurga. Sebab Nabi Ibrahim kata, sesungguhnya kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar merupakan tanaman di syurga. Subhanallah. Mudah-mudahan kita akan bertemu dengan tanaman kita. Orang yang telah ada tanamannya di syurga lebih berpotensi untuk masuk ke syurga berbanding orang yang tidak menanam apa-apa di syurga. Kemudian yang kedua tadi, kita sama-sama selawat ke atas Nabi SAW. Kita sedang melakukan hijrah apa? Nama kita sedang dihijrahkan. Nabi SAW bersabda, Inna lillah malaikatan. Sesungguhnya di sisi Allah ada malaikat. Yuballighunani an ummatis salam, yang menyampaikan daripada umatku salam mereka. Jadi mudah-mudahan tadi dengan salawat dan salam, sebab kita buat dua-dua tadi, perasan atau tidak? Rangkap pertama salawat, rangkap kedua ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik. Kita beri salam. Mudah-mudahan dengan itu malaikat menyampaikan, ya Rasulullah, umatmu yang bernama, setiap nama yang hadir di sini ataupun di alam maya, lalu disampaikan kepada Nabi SAW, nama kita disampaikan, ya Rasulullah, umatmu yang bernama sekian-sekian menyampaikan selawat dan salam kepadamu. Jadi nama kita dihijrahkan oleh Allah SWT. Dan jika malam ini kita tidak hadir di sini, kemungkinan kita tak dapat semua tu. Sebab kita akan cenderung berada dalam suasana rumah, kita rehat, kita baring, mungkin layan TV, mungkin layan telefon. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita, walaupun kita banyak dosa, walaupun ibadah kurang, walaupun selalu leka dan lalai. Kenapa Allah pilih kita untuk berada di sini pada malam ini? Walaupun mungkin tarikannya saya, walaupun saya ini sebagai asbab, tapi hakikatnya Allah yang pilih muslimin, muslimat, tuan-puan, jasad, roh berada di sini pada saat ini. Hakikatnya pilihan Allah. Walaupun dilihat yang mengaturkan majlis ini sekian-sekian, pihak asal. Dan bagaimana Allah memudahkan kami untuk hadir walaupun persetujuannya adalah semalam. Boleh jadi ramai yang tak puas hati sebab ada orang dah setahun tunggu tak dapat. Bukan kerana saya hebat, bukan apa. Tapi semua itu aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara sebab utama, antara asbab. Semua itu asbab. Al-Fadhil Ustaz James ini guru kami. Bila guru yang minta, kami takkan mampu nak tolak. Bila Ustaz telefon suami saya tanya siapa? Ustaz James. Saya kata, usaha macam mana pun. Kalau ikutkan kudrat dan kemampuan saya dengan kurang sehat dan program yang berturut, dan kami terus balik malam ini ke Seremban. Perjalanan tadi dekat 4 jam lebih campur jet. So, balik ni mungkin sampai pukul 2-3 pagi. Tapi apabila Allah berkehendak, Allah bagi kudrat, Allah bagi semangat, Allah bagi kekuatan. Semua yang datang ini ada yang daripada jauh. Ada yang datang dengan pelbagai kesukaran. Allah hitung semua kesukaran itu dan saya nak bacakan hadis seterusnya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap kesukaran ataupun kesusahan, setiap keletihan, semua letih ni, semua letih dah malam, semua letih kalau kat rumah dah lena dah ni. Dan setiap kesedihan, ada orang datang dengan hati yang sedih. Semua orang ada ujian. Bahkan dan setiap kebimbangan, kita semua ada kebimbangan, betul atau tidak? Ibu-ibu duk bimbang pasal anak, bimbang pasal cucu, bimbang pasal suami. Banyak kebimbangan, banyak keresahan dalam hati kita. Dan Nabi sebut bahkan walaupun hanya duri kecil, yang kita pun tak heran kalau kita pijak, tak rasa, tapi kita pijak. Tapi Allah ambil kira. Duri yang kecil, yang kita pun tak heran macam tu je, cuma terasa dan tak berdarah pun. Tapi sampai begitu pun Allah ambil kira. Nabi kata, akan menjadi sebab kamu berjalan di atas muka bumi Allah tanpa dosa. Allah gugurkan dosa.
Itu menjawab kenapa Allah beri kita, pada kita solat, kita zikir, kita sedekah, kita baca Quran. Kenapa masalah tak habis-habis, kebimbangan tak habis-habis, susah hati tak habis-habis. Kita dengar firman Allah, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan kamu berzikir kepada Allah, jiwa kamu akan tenang. Kita dah zikir, kenapa tak tenang, susah hati? Masalah kita banyak. Tetapi rupanya Allah nak bersihkan kita daripada dosa. Lalu Allah sentiasa lingkarkan kehidupan kita dengan pelbagai masalah, ujian, susah hati dan sebagainya. Tetapi jiwa kita tetap tenang sebab kita tahu Allah akan membantu kita. Allah bersama dengan kita. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya ni penceramah yang keempat dah. Kan tadi Ustaz James dah ceramah, Encik Suami ceramah, Ustazah Farah ceramah, saya ceramah keempat. Jadi sekarang pukul berapa dah ni? Oh, mengundur. Oh, beza masa dengan Seremban lebih kurang sejam setengah, 40 minit beza masa. Oh, rupanya ya. Sekarang pukul yang sebenar itu 9.10. Jadi insya-Allah kita berhenti dalam 9.30. Boleh? Lebih kurang 20 minit. Subhanallah. Saya sangat kagum tu. Yang cuba tengok yang belakang, ada seorang ayah sedang dukung baby sambil kipas tu. Allahu akbar. Rasa nak menangis tengok. Masya-Allah, Allahu akbar. Pengorbanan dan perjuangan. Anak tu bila besar dia tak tahu pun ayahnya pernah buat macam tu, dukung sambil dengar majlis ilmu. Anak tu tak tahu. Tapi Allah pasti akan beri kesan pada anak tu, walaupun anak tu tak tahu dan tak faham. Allah beri kesan. Hari ini ramai nenek dan atuk sangat istiqamah dengan amalan. Bila dia tahu ilmu, contohnya beramal dengan 10 ayat terawal dan akhir surah Al-Kahfi itu akan diselamat daripada Dajjal. Walaupun nenek atuk ni mungkin tak sempat jumpa Dajjal, tapi kena yakin sebab ini daripada firman Allah. Allah akan mengumpulkan orang-orang yang soleh dengan ahli keluarganya. Sebab ada atuk nenek yang soleh-solehah ni, Allah akan memberikan laluan untuk ahli keluarga berkumpul di syurga. Bahkan atuk nenek ni menjadi asbab ahli keluarga ini diselamatkan daripada api neraka. Sebab saya jumpa ramai ibu ayah atuk nenek susah hati. Ustazah, anak saya tak semayang lagi. Cucu saya Ustazah asyik dengan telefon je. Dah dajah ni tak khatam lagi Ustazah, tak nak ngaji. Saya kata atuk nenek terus jaga diri, terus istiqamah, doa, jangan berputus asa dan jangan sangka buruk dengan Allah. Jangan pernah merasakan tak jumpalah cucu ni esok kat syurga. Walaupun ada anak hari ini sampai akhir hayat nak tutup mata, anak tu belum solat, belum tutup aurat, jangan pernah bersangka buruk dengan Allah. Seolahnya tak ada dah peluang ni nak jumpa anak nak berkumpul. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis kursi, ana inda zanni abdi bi. Aku sebagaimana sangkaan hamba-hambaku. Jika ketika kita meminta taubat, kita menyangka Allah menerima taubat, Allah terima taubat. Kalau ketika kita sedang mohon taubat dan kita rasa Allah tak terima taubat, maka Allah tak terima taubat kita. Hati-hati. Sekiranya ketika kita berdoa dengan doa yang kita rasa mustahil, sebab mungkin ada orang terdekat tak nampak pun gaya nak hijrah, nampak kehidupannya sangat lalai, dan dalam hati kita mulut kata, ya Allah, berilah hidayah kepada suamiku contoh, tapi hati tu ada sangkaan buruk, macam tak ada harapan je, rasanya kena cari suami lain ni. Contoh saja ya. Sebab nampak gaya macam keras sangat hati, macam tak ada cara lain. Kalau nak dapat suami soleh, kena berpisah dan cari suami yang lebih baik. Sekiranya ada sangkaan begitu, itulah jadi asbab doa yang tertolak. Sebab itu subhanallah, para ulama mengatakan antara asbab doa tidak makbul kerana kurang yakin dengan Allah, ada sangkaan buruk ketika berdoa. Tapi sangkaan itu kadang ia adalah datang dalam bisikan yang bukan ketara, cuma ragu-ragu saja. Antara asbab taubat tidak diterima kerana ada sangka buruk, Allah tak terima taubat. Maka sebagaimana Allah berfirman, aku sebagaimana sangkaan hamba-Ku. Jadi kita selalu kena bersangka bahawa Allah akan pilih kita masuk syurga tanpa dihisap.
Allah akan pilih kita berkumpul seluruh keluarga di syurga Allah. Kita bukan nak perasan, bukan nak sedap hati, tetapi itu sangkaan adalah satu doa yang sangat kuat sebenarnya. Sebab itu subhanallah, Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, adakah rasa menyesal itu taubat?" Nabi kata, rasa menyesal itu taubat. Walaupun tak sebut astaghfirullah, walaupun tak sebut, "Ya Allah, aku bertaubat kepadamu, aku mohon ampun." Rasa menyesal itu sendiri taubat. Masya Allah. Rasa ingin, rasa nak, rasa mahu itu juga satu doa. Tetapi ia lebih baik itu rasa itu di hati, tetapi kena buktikan pada lidah, pada perbuatan. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, hebat sekali pandangan yang saya sedang lihat. Wajah-wajah wanita, ada yang ibu-ibu, subhanallah, ada umur 60 lebih. Siapa 60 ke atas? Sweet 60. 60 ke atas, angkat tangan yang 60 ke atas. Masya Allah. Ini ibu-ibu, nenek-nenek yang solehah. InsyaAllah pengorbanan masa, tenaga, wang ringgit kalian melahirkan zuriat penyambung perjuangan Rasulullah. Yang umur 50 tahun ke atas, kena tanyakan kecil hati. 50 tahun ke atas, angkat tangan. Masya Allah, muda-muda nampak. 50 tahun ke atas lah. Masya Allah, subhanallah. Yang 40 tahun ke atas, saya 40. Mana geng 40 tahun ke atas? Malu tangan aku, subhanallah. 40-an kan? Yang 30 tahun ke atas, orang-orang muda, Masya Allah, hebat. Angkat tinggi-tinggi. Saya rasa kalau 30 kan bangga, 30 muda lagi. Ada yang belakang, macam mustahil 30 tu belakang sekali angkat 30. Betul 30? Ya, Ustaz sini. Oh, Ustaz 30. Tambah 20 Ustaz. Masya Allah. Yang 20 ada yang 20? Anak-anak, oh ada 20. Masya Allah. Allahu Akbar. Oh, yang kecil-kecil. Dan ramai lagi yang muda. Semua umur ada. Barakallah, Allahu Akbar. Kita semua sedang melengkapi sekarang. Ada di kalangan kita ahli tahajud, kita tak tahu siapa. Tapi asbabnya melimpah ruah rahmat Allah diturunkan kerana dia ahli tahajud. Di kalangan kita ada ahli sedekah yang kita tak tahu dia kuat sedekah, hari-hari sedekah. Ada di kalangan kita ahli sabar, hari-hari sabar. So, isteri kuat bebel, sabar dia. Antaranya cik suami saya lah ya. Masya Allah. Sabar dengan suami, sabar dengan isteri. Ada anak yang sabar dengan maknya. Maknya asyik bebel tapi dia anak yang sabar. Subhanallah. Ada ahli siam, iaitu orang yang berpuasa. Isteri yang kami mesti puasa. Sebab itu kelebihan bila kita berada di majlis ilmu ni, kita akan saling melengkapi. Semua ahli ada. Semua ahli ada. Ada orang ahli majlis ilmu. Mana-mana majlis ilmu dia hadir. Dia mungkin kurang zikir, dia mungkin kurang salawat, dia mungkin kurang tahajud. Tapi bila berada dalam satu majlis berkumpul sama-sama, apa yang berlaku, kita sedang dicatat untuk menjadi sahabat yang akan saling menarik ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak minta sekarang praktis terus, sebab boleh jadi duduk daripada tadi tak perasan siapa kiri kanan dan tak tegur siapa. Bila saya habis je nanti duk berebut nak selfie. Sebab itu saya nak minta tolong bersalam dengan orang kiri kanan. Puan-puan tanya nama, tanya khabar. Kemudian cakap, saya sayang kamu kerana Allah. Cakap, saya sayang awak kerana Allah. Peluk pun boleh, peluk. Peluk dan cakap, saya sayang awak kerana Allah. Masa cakap, tengok mata, jangan tengok saya. Tengok mata. Tengok mata, peluk, tengok mata. Yang lelaki pun kena cakap I love you cakap. Dah cakap tu sama lelaki tu, dah cakap? Dah cakap tu? Dah. Oh, dari hati ke hati. Subhanallah, Allahu Akbar. Sekarang, muslimat dan muslimin sekarang, apa yang sedang kita lakukan, kita sedang hijrahkan cinta, kasih sayang yang ada itu menjadi satu kasih sayang dan cinta di mahsyar. Jangan main-main dengan apa yang kita telah buat tadi tu.
Kita rasa macam biasa, rasa macam ringan, bukan benda besar, percuma je, bukan susah sangat pun yang kita cakap sayang tadi kerana Allah tadi tu. Kerana di hari kiamat kelak, ini daripada Nabi yang sahih, hadis Nabi yang sahih, Nabi bersabda, sesungguhnya di mahsyar kelak Allah berfirman di hadapan seluruh manusia. Allah berfirman, di manakah hamba-hambaku yang saling mencintai kerana keagunganku, maka datanglah kepadaku berada di bawah naunganku. Barulah kita tahu betapa besarnya nilai menyebutkan kalimah saya sayang kamu kerana Allah. Muslimat, ada orang dikumpulkan di majlis maksiat, ada orang dikumpulkan di majlis hiburan, ada orang dikumpulkan di tempat-tempat lara, di shopping komplek dia berjumpa. Tetapi Allah takdirkan kita entah daripada mana, saling tak kenal, daripada kampung berbeza, ibu ayah berbeza. Kenapa Allah takdirkan orang kiri kanan kita? Kita pun tak plan. Setiap takdir dan aturan Allah itu lagi-lagi di taman syurganya adalah untuk satu perancangan dan satu pertemuan yang lebih besar, pimpinan lebih besar, iaitu di mahsyar. Maka mudah-mudahan asbab pertemuan kita pada malam ini dan perkataan yang kita keluarkan tadi, maka kitalah yang akan dipanggil berada di bawah naungan Allah di mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Pada tangan saya baki tinggal 10 minit kan, ada buku yang sangat baik, iaitu 40 hadis taubat. 40 hadis taubat. Dan saya ucap terima kasih kepada Fadilatul Ustaz, subhanallah, iaitu Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Saya harap mudah-mudahan Dr. Ahmad Sanusi Azmi, dia tahulah sampailah, sebab saya buat live ni kan, insya-Allah. Sebenarnya kitab ni saya baru saja buka dalam perjalanan tadi. Kemudian saya sambung, nampak tak saya baca sambil-sambil tunggu tadi tu kan. Dan saya terkejut, rupanya ada tulisan beliau. Ada tulisan beliau. Saya tak tahu macam mana buku ni. Mungkin dikirimkan oleh sesiapa, saya kena tanya tim saya. Tetapi rupanya ada tulisan doktor dan ada tanda tangan beliau, Sanusi. Dia tulis, Ustazah Asma, semoga terus istiqamah dalam jalan dakwah. Allahu Akbar. Sangat bermakna. Sebenarnya buku Dr. Ahmad Sanusi Azmi ni, Pensyarah Yusim ni, dah banyak sangat koleksi. Hampir setiap keluaran bukunya saya beli kerana ia memudahkan gerak kerja dakwah. Penyampaian. Bila beliau mengumpulkan hadis, beliau akan syarah. Jadi memudahkan saya, orang yang tak ada ilmu, supaya tidak tersilap dalam mensyarahkan hadis Nabi SAW. Buku ini disusun oleh Ibnu Ramzi dan juga Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Jadi ada 40 hadis. Kita berhajat nak baca 40 ni, boleh ke? Satu hadis lebih kurang 15 minit. Jadi mungkin dalam 2 pagi lah habis. Boleh? Tuan-tuan, bolehlah saya balik dulu. Tuan-tuan sambung sampai 2, insya-Allah Ustaz akan sambung. Kita mungkin pilih daripada 40, kita pilih 4. Boleh ya? Kita akan sama-sama baca. Hadis yang pertama ini merupakan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ia merupakan, subhanallah, ia merupakan kepala hadis. Disebut sebagai kepala hadis. Hadis sahih Bukhari. Kenapa disebut sebagai kepala hadis? Saya bila sebut ni, orang-orang yang dah biasa, dia dah tahu dah hadis apa. Daripada hadis ini terbit 70 berkaitan dengan fiqh. Hukum-hukum hakam fiqh, 70 hukum hakam yang terbit daripadanya. Dan kebanyakan kitab hadis semuanya bermula dengan hadis ini. Hadis 40 Imam Nawawi, bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin sendiri dimulakan juga dengan hadis ini. Dan banyak lagi kitab-kitab muktabar hadis mesti dimulakan dengan hadis ini. Dan pada malam yang barakah ini kita nak baca sama-sama. Saya baca, semua kena ikut. Sama-sama melafazkan dengan lidah kita matan hadis Nabi. Mencintai Allah, baca kalamullah iaitu Al-Quranul Karim. Mencintai Rasulullah, kita sama-sama melafazkan kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dengan semangat ya. Okey, semua dah lenguh duduk lama tu. Okey, tegakkan badan.
Subhanallah, ada 2 tangan kan? Okey, urut pinggang masing-masing. Urut pinggang masing-masing. Kalau urut orang sebelah jadi lain macam pula, menggeletik lah pula. Geli apa semua. Saya suruh urut betul-betul urut. Sama-sama sebut ya salam. Ya salam. Urut bahu. Kiri kanan. Saya ni sebab pegang urut dua-dua, guna dua-dua tangan. Leher. Pusing sikit. Ya salam. Ya Allah. Yang Maha memberikan kesejahteraan. Sejahterakanlah tubuh badanku. Sejahterakanlah hatiku. Sejahterakanlah imanku. Kembalikanlah ya Allah dengan jiwa yang sejahtera kepadamu. Minta izin minum air ya. Sila jemput siapa ada air, minum-minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey, semua dah semangat. Saya tahu semua pun berpeluh, kita sama-sama berpeluh. Setiap titisan peluh itu menjadi saksi di akhirat kelak. Nabi sebut, barang siapa yang banyak ketawa di dunia, dia akan banyak menangis di akhirat. Barang siapa yang banyak kenyang di dunia, maka dia banyak lapar di akhirat. Jadi daripada hadis itu, kita boleh faham, barang siapa yang banyak bersusah payah di dunia, akan senang di akhirat. Kita sedang bersusah payah ni, di majlis ilmu ni. Moga Allah berikan ganti kesenangan di alam barzah dan kesenangan di akhirat kelak. Subhanallah. Tiba-tiba saya teringat kata-kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar sebut, barang siapa yang tidak buat persiapan untuk mati, dia seolah-olahnya bila dia masuk kubur, dia masuk ke dalam sebuah lautan yang mana dia tak akan berhenti berenang. Agak-agak kalau tak berhenti berenang, lelah tak? Lelah. Jika dia berhenti berenang, maka dia akan tenggelam dalam lautan tersebut. Jadi hidup dalam kubur tu macam kelelahan. Subhanallah. Dan antara persiapan untuk menghadapi kematian, nak berpindah, nak hijrah ke alam barzah, adalah dengan kita hadir ke majlis ilmu. Sebab daripada majlis ilmu inilah, majlis-majlis ini kita akan dapat ilmu. Dan ilmu itu kita kena hijrahkan, sampaikan. Itu kan hadis Nabi, iza mata bani Adam, bila mati anak Adam, inqata'u amaluhu illa min salas, terputus segala pahalanya, pahala amalan semua terputus kecuali 3 saja yang tidak terputus. Yang pertama, sedekahun jariah. InsyaAllah sama-sama kita buat lepas ni. Sedekah sebanyak-banyaknya, ringankan beg kita, keluarkan semua. Subhanallah. Masukkan dalam tabung asuh insya-Allah. Ataupun kita beli barang-barang yang dijual tu. Kalau beli tak terasa sangat sebab dapat sesuatu. Sebab dengan anda membeli, anda sedang memberi sebenarnya barang-barang tu. Harap semua licin malam ni insya-Allah. Amin. Kemudian yang kedua Nabi sebut, al-ilmu yang tafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, wa waladun salih ayad'una, doa anak yang salih yang mendoakan. Jadi insya-Allah bila kita dengar ilmu malam ni, setiap daripada kita kena niat ilmu yang kita dapat malam ini kita akan sampaikan walaupun pada seorang. Dulu sebelum ada grup WhatsApp, ada grup-grup ni, nak sampaikan ilmu susah, betul atau tidak? Siapalah nak dengar? Kan, kalau kita jemput jiran, jemput ya kenapa nak sampaikan ilmu, jiran pun pelik. Kan siapa nak sampaikan ilmu kan? Tapi sekarang, kita bolehlah tulis dalam grup-grup WhatsApp tu, saya nak sampaikan, nak kongsikan satu ilmu yang saya dapat daripada kuliah tadi. Sekian-sekian. Kita pun, tekan butang hantar. Boleh jadi ada beratus atau berpuluh orang baca, cuma dia tak ucap terima kasih je. Tapi kita telah menjadikan ia satu pahala yang mengalir. Sebab itu antara persiapan hadapi kematian adalah hadir majlis ilmu, dapat ilmu sebarkan. Okey, kita nak baca ni. Saya sebenarnya kan tak sampai hati tengok wajah ibu-ibu kita yang kepenatan kan. Penat, tapi duduk juga. Ada yang dah tak nampak saya dah. Mula nampak, lepas tu dah tak nampak.
Lepas tu dia akan nampak kembali bila sebut wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi macam Ustaz Jem sebut tadi, kita didoakan oleh para malaikat. Itu hadis Nabi. Doa malaikat, Allahumma ufillahu warhamhu wa tub alaih. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia dan terimalah taubatnya. Padahal kita tak mohon taubat pun, tapi malaikat mohon taubat untuk kita. Itu keistimewaannya. Walaupun lolap, tak apa. Saya faham penat apa semua, tak kecil hati cakap Nabawi 9 pula. Tak kecil hati tak apa. Lagi yang duduk kat nyanda apa semua lagi mudah lolak. Akak kueknya akak berdiri togak. Cakap Nabawi 9. Tapi saya orang Terengganu ya. Masya Allah. Boleh ya? Barakallah. Subhanallah. Semangat saya tengok. Okey, insya-Allah. Kita nak baca sama-sama. Antara cara kita menghormati Nabi adalah membaca hadis Nabi dengan baik. Jadi kita baca dengan baik, jadi kena dengar dengan baik bagi tumpuan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, semangat lagi ya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyah wa innama liimri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha awimra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca firman Allah, hadis Al-Quran, kan kita tutup dengan sadaqallahul azim. Maksudnya maha benarlah kata-kata Allah yang azim, yang maha hebat, yang maha mulia. Bila kita baca hadis Nabi, kita boleh tutup. Boleh, bukan semestinya kena, tapi boleh. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amalan itu berdasarkan niat, dan sesungguhnya bagi seseorang itu mengikut apa yang dia niatkan. Maka sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang hijrahnya kerana dunia, atau untuk dia mendapatkannya, ataupun kerana wanita untuk dia nikahi, maka hijrahnya mengikut apa yang diniatkan kepadanya. Subhanallah. Baik. Yang pertama Nabi sebut, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu berdasarkan niat. Saya nak tanya muslimat sekalian, sekarang kita sedang buat amalan apa ni? Amalan hadir majlis ilmu. On the way datang tadi, kita ada niat sebenarnya. Masa tengok poster pun dah ada lintasan. Oh, Ustazah Asma, boleh jadi niat kita, ada niat yang datang kerana nak jumpa saya. Boleh jadi nombor 2 sekian, nombor 3 sekian, nombor 4 sekian. Ustazah Asma, Ya. minta maaf saja. Ya. Saya dah sebut tadi, jangan ada kereta halang rumah orang. BCM 8034, BCM 8034, tolong alih kereta menghalang gangguan laluan tuan rumah. BCM 8034,
Okey. Saya mohon kerjasama, jangan ganggu majlis kita. Okey, subhanallah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk mengalihkan kereta, insya-Allah. Okey. Jadi, namun subhanallah, saya percaya niat utama kita adalah kerana Allah, kerana Rasulullah. Dan makhluk dan apa sahaja adalah asbab sahaja dan kekal menjadi sebab. Kerana jika bukan kerana Allah, apa yang kita buat pada malam ini, korban masa, tenaga, wang ringgit, tidak ada nilai sedikit pun. Kerana yang memberikan pahala hanyalah Allah. Manusia tidak akan mampu memberi apa pun kebaikan dan tidak boleh mengelakkan mudarat. Hanya Allah sahaja. Jadi sama-sama betulkan niat, kita datang kerana Allah. Maksudnya harap Allah redha pada kita. Kita harap Allah beri pengampunan, Allah berikan rahmatnya kepada kita. Subhanallah. Yang kedua daripada hadis tersebut, bila kita buat sesuatu, contoh hadir majlis ilmu, kita kena pasang niat yang banyak. Kita pasang niat, contohnya, ya Allah, mudah-mudahan niat kita ada untuk dapat pengampunan Allah. Kita dapat pengampunan Allah. Kita niat datang supaya dapat redha Allah, dapat rahmat Allah. Kita niat juga untuk dapat rezeki yang barakah. Kita niat sebab apa? Ada hadis Nabi berkaitan dengan orang yang menuntut ilmu dijamin rezekinya. Sebab itu ada ulama didatangi oleh orang yang susah, hidup selalu sempit. Lalu dia tanya kepada guru tu, saya ni hidup susah, miskin, sentiasa sempit, sentiasa begini-begini. Lalu guru ni pun beri jawapan, pergilah kamu hadir majlis ilmu. Ingatkan nak bagi tips ataupun amalan nak murah rezeki ataupun nak bagi apa-apalah kan, usaha-usaha ikhtiar. Tetapi Nabi subhanallah, ulama ni mengatakan kamu pergi menuntut ilmu. Lalu dia bertanya kenapa? Rupanya ada hadis Nabi bahawa Allah memberikan kemurahan, kelapangan rezeki bagi penuntut ilmu. Jadi bila hadir majlis ilmu, pasang niat supaya Allah luaskan rezeki yang barakah. Pasang niat, boleh pasang banyak niat bila hadir majlis ilmu. Moga Allah beri kesihatan. Mudah-mudahan dengan majlis ilmu yang kita hadir ini, Allah kurniakan kita jalan ke syurga. Sebab itu pun ada hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju ke syurga. Jadi sekarang saya nak bagi masa, masing-masing boleh tutup mata sekejap. Kan tidur terus kan? Pasang sekurang-kurangnya 5 niat. Sebab kalau angguk-angguk saja tak jadi. Kalau angguk-angguk saja rugi. Sebab niat ni bukan hanya dipasang sebelum, niat boleh dipasang semasa. Jadi semasa tu masih boleh pasang niat. Sekurang-kurangnya pasang 5 niat kita hadir majlis ilmu pada malam ini. Bismillah, silakan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Awak tak kenal ke bunyi? Tu mana tekak dulu. Okey, subhanallah. Okey. Subhanallah, alhamdulillah. Seterusnya, sebab bila kita belajar sesuatu yang terbaik, kita terus beramal. Kita terus beramal, alhamdulillah. Ada yang nampak berair mata kan? Masya-Allah. Ke berair mata ngantuk? Wallahualam, menguap sampai berair mata kan. Okey. Baik, seterusnya berdasarkan hadis tersebut, saya nak bacakan lagi kupasan hadis yang lain yang menceritakan tentang niat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berniat melakukan sesuatu kebaikan, maka dicatat bahaginya pahala seperti dia melakukan. Dan sekiranya dia melakukan apa yang dia niatkan, digandakan 10 kali ganda
sehingga 700 kali ganda. Subhanallah. Dan barang siapa yang berniat melakukan keburukan, tidak dicatat baginya dosa. Dan sekiranya dia melakukan, maka dicatat satu dosa sahaja. Jadi muslimat, balik ni, saya sebut muslimat sebab ramai muslimat. Jangan pula muslimin kata, Ustazah tak cakap kat muslimin, jadi dia tak payah buat. Subhanallah. Sebab ramai muslimat, saya pun selesa dengan muslimat. Balik ni, kalau tak buat terus, mungkin tak buat seterusnya. Kalau boleh, ambillah satu kertas, kita tulis apakah niat yang kita nak buat setiap hari. Bukan apakah niat, apakah amalan yang kita nak buat setiap hari. Contoh ada 10 amalan. Pertama, setiap hari nak tahajud. Setiap hari nak duha. Setiap hari nak sedekah. Mungkin ada 10 amalan. Nak solat sunat sebelum selepas zuhur. Lepas tu nak apa lagi? Muslimat, nak jadi isteri yang sabar, selalu senyum, walaupun sejam je berjaya. Contohlah kan. Tapi niat tu dah dapat pahala. Lepas tu tampanlah di ruang yang selalu kita tengok. Mungkin di cermin bilik kita, tak tahulah di mana-mana. Yang mana biar setiap pagi tu kita dah pasang niat apa yang kita nak buat. Ya Allah, mudah-mudahan pada hari ini kita pun baca niat tu. Sekurang-kurangnya ketika itu kita telah diberikan pahala, walaupun kita belum buat. Sebab itu hadis Nabi. Tapi siapa yang baca tu dengan niat dia tak nak buat, dia tak dapat. Dia baca niat tu dengan niat memang dia nak buat, bukan niat mempermainkan niat. Ustazah cakap dah dapat pahala, tak buat pun tak apa. Kalau dah ada terlintas macam tu, tak dapat. Dia memang berniat untuk melakukan, tetapi boleh jadi sebab ada kematian contohnya, sampai dia tak dapat solat duha, Allah tetap beri pahala umpama dia solat duha. Itu untungnya orang memahami tentang ilmu niat. Sebab Allah beri kelebihan bila kamu berniat, terus diberikan pahala umpama seperti melakukan. Dan jika dia buat betul-betul, akhirnya buat sungguh-sungguh, digandakan 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Dan banyak lagi kupasan sebenarnya berkaitan dengan niat. Mudah-mudahan daripada kupasan yang terakhir, kata nak baca 5 kan, rasanya cukuplah 1. Bukan 5, tadi nak cakap 4 nak baca hadis, tapi cukuplah 1. Sebab yang paling utama adalah bila kita dapat ilmu, kita beramal. Daripada awal tadi sebenarnya kita dapat ilmu apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adalah tanaman syurga. Jadi rajin-rajinlah menanam. Sebab kadang kita duduk menanam pokok bunga kat rumah kan, sebab nampak depan mata, bila siram segar. Jadi kena banyakkan menanam tanaman syurga, sebab itulah rumah kita yang sebenar. Itulah negeri dan kampung kita yang sebenar. Kita asal pada syurga, Nabi Adam daripada syurga, kita semua asal pada syurga. Jangan lupa bahawa kita akan kembali, dan pastikan kembali semula ke syurga, InsyaAllah, amin. Kemudian kita dapat ilmu tentang selawat tadi. Kemudian kita dapat ilmu tentang kita telah berhijrah, hijrahkan lidah, hijrahkan sebagainya. Kemudian hijrahkan harta kita. Kemudian kita juga dapat ilmu daripada membacakan hadis Nabi yang paling utama, yang disebut sebagai kepala hadis, mukhul hadis, kepalanya hadis. Kerana daripada hadis ini terbit banyak sangat ilmu-ilmu, ilmu tasawufnya, ilmu fiqhnya, ilmu akidah dan sebagainya. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini menjadi asbab kita menjadi hambanya yang soleh. Allahumma ja'alna minas salihin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang soleh. Allahumma ja'alna minal mukhlisina lahuddin. Golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang ikhlas. Allahumma ja'alni minal musallin al-awwalin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan yang menunaikan salat di awal waktu, ya Allah. Allahumma ja'alna minas siddiqin, di kalangan orang-orang yang benar. Ya Allah, golongkanlah kami, ya Allah, minal muttaqin, minal awwalin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang yang bertakwa dan orang-orang yang terawal untuk dipanggil masuk ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin, minal mustaghfirin.
Ya Allah, golongkanlah kami minal mutatahirin, orang yang bertaubat, orang yang selalu beristighfar, dan orang yang selalu menyucikan diri. Allahumma ja'alna minas siddiqin, orang yang benar, minal jud, di kalangan orang yang pemurah ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, angkatlah asuh ini ya Allah di antara madrasah-madrasah yang mendapat cahayamu ya Allah, yang mendapat naungan para malaikatmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah asuh ini melahirkan para alim ulama, para pejuang agamamu ya Allah, di kalangan tentera Imam Mahdi ya Allah. Dan kepada mereka yang sentiasa menyalurkan sedekah dan infak yang berterusan kepada asuh ini ya Allah, mereka mendapat pahala yang mengalir tanpa henti walaupun saat mereka sedang tidur, walaupun saat mereka telah pun meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami sedar ya Allah, apa yang sedang dilakukan oleh Afadil Ustaz dan isteri dan para guru dan anak-anak di sini sangat susah dan berat. Kami tidak mampu ya Allah untuk mewakafkan masa dan tenaga kami dengan Al-Quran. Kami tidak mampu ya Allah untuk kami duduk dan berteleku menadah kitab dan memahami kitab-kitab-Mu ya Allah. Maka ya Allah, mereka ini adalah ganti, mereka ini adalah penyalur kepada pahala-pahala penyumbang ya Allah. Maka ya Allah, bukakanlah pintu hati para dermawan, bukakanlah pintu hati kami yang datang pada malam ini untuk menjadikan asuh ini sebagai satu madrasah angkat kami ya Allah. Mudah-mudahan setiap sen, setiap yang diberikan ya Allah menjadi saksi di masyarakat kelak, sebagaimana hadis Nabi-Mu ya Allah, sadaqatun junnah, sadaqatun burhanun. Sedekah itu adalah perisai daripada api neraka, dan sedekah itu adalah bukti ataupun saksi yang akan yang akan bersaksi di hadapanmu di akhirat kelak ya Allah, bahawasanya harta yang Kau berikan kami alirkan untuk agamamu ya Allah. Ya Allah, Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab wa ghairi azab. Ya Allah, golongkanlah kami ya Allah di kalangan ahli syurga firdaus-Mu tanpa dihisab, tanpa diazab ya Allah. Wala taj'alna min ahli nar, dan janganlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami ada orang yang sedang diuji dengan berat, maka ringankanlah. Di kalangan kami ada orang yang sakit, maka berilah jalan kesembuhan. Temukanlah ya Allah dengan perawat yang benar, dengan ubat yang benar, dengan kaedah yang benar ya Allah. Di kalangan kami ya Allah ada yang sedang sempit kehidupannya ya Allah, rizkinya ya Allah, maka lapangkanlah ya Allah. Di kalangan kami ada yang sedang mencari jodoh ya Allah, maka kurniakanlah pasangan yang soleh dan solehah ya Allah. Kurniakanlah buat anak-anak kami ini ya Allah teman di perjalanan kehidupan ini ya Allah, isteri yang penyejuk hati, penyejuk mata ya Allah, dan suami yang memimpin ke syurga-Mu ya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami yang sedang menantikan anak sekian lama bernikah ya Allah, maka kurniakanlah zuriat keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah atuk nenek yang hadir ini atuk nenek yang beriman, yang bertakwa ya Allah. Jadikanlah ibu bapa ya Allah, ibu bapa yang misali jadi contoh yang baik. Dan jadikanlah anak-anak yang hadir ini penyejuk mata, penyejuk hati ayah bonda, menjadi asbab ibu ayahnya ke syurga ya Allah. Dan jadikanlah kami ya Allah yang datang pada hari ini sahabat yang menarik ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, persaksikanlah bahawa kami berkumpul pada malam ini kerana-Mu ya Allah, kerana mengharapkan redha, pengampunan dan kasih sayang-Mu ya Allah. Maka pandanglah kami ya Allah pada saat ini dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dengan belah kasihan-Mu dan pengampunan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qabr, qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kita melancarkan tabung asuh. Saya tahu tadi tabung tu dah bergerak, kan? Dah banyak kali dah lalu, kan? Dah ada terlintas, lalu lagi. Macam tu kan? Jadi kita lalukan untuk kali terakhir.
Dan sambil kita menunggu tabung itu bergerak, tabung pun besar kan. Comel sangat tabungnya. Wallahualam, mungkin ada yang kecil yang besar, tak ada masalah tu. Maka sekali lagi, marilah sama-sama kita keluarkan jumlah yang terbaik, jumlah yang kita sayang. Sebab ada firman Allah, Allah menyebutkan kamu tidak dikatakan benar-benar melakukan kebajikan selagi mana kamu tidak memberi di jalan Allah sesuatu yang kamu cintai. Jadi kalau RM1 tu, kalau hilang tak cari sebab tak sayang pun RM1. Berapa jumlah kita sayang? 10. Antara 10 dengan 20, mana lagi sayang? 20. 20 dengan 50, 50. 50 dengan 100, 100. Jadi jawapannya 100 lah. Masya Allah. Jadi subhanallah, kita dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, kita edarkan lagi tabung. Mudah-mudahan ya Allah yang menderma, Allah lipat gandakan rezeki. Allah jadikan asbab derma itu, sedekah itu, kemurahan orang-orang lain untuk memberi semula kepada kita dan zuriat keturunan kita. Sambil tu anak asuh selawat. Silakan selawat. Kita bagi masa lebih kurang dalam 3 minit. Dan saya pun selesai di sini. Sebelum anak kita selawat, tabung tu bergerak. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih semua. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa nanti. Siapa yang berhajat nak rakam kenangan, insyaAllah ada rezeki selepas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tutup. Salatullah salamullah ala wa ala ali sayyidina Muhammad.
رسول الله والبدوي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, segala
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad serta para sahabat. Bunga mawar cantik tersemat dipetik gadis di tepi kiti. Doa dibaca memohon rahmat, moga majlis sentiasa diberkati. Zikir munajat pembersih jiwa, doa di pohon menjana takwa. Untuk itu, saya menjemput Ketua Pelajar Asuh Perak Abdul Aziz untuk memimpin bacaan doa. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka أعوذ na'budu بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجوازك العزيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. Alhamdulillah, dengan penuh khusyuk dan tawaduk kami bersyukur di atas segala nikmat dan rahmah yang telah Engkau kurniakan kepada kami ya Allah. Di mana dengannya dapatlah kami berkumpul pada hari ini yang penuh berkah untuk bersama-sama meramaikan majlis mahali hijrah memperingati hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya dzal fadli wal in'am ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, sesungguhnya kami percaya dan yakin bahawa hijrah yang diperintahkan ke atas Rasul kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu perancangan-Mu yang kemas dan teratur. Kami mengukuhkan kekuatan untuk menegakkan hak kebenaran, keadilan, kemakmuran, keamanan dan kebahagiaan. Ya Allahumma ya Qawiyal Azizul Fa'alul lima yurid. Sesungguhnya hijrah Rasulmu merupakan peristiwa agung kami akan hayati. Ia merupakan ilham memperjuangkan umat setiap zaman, mengajar erti kepaduan. Allahumma ya Fattahu ya Razaqu ya Alim. Bersempena dengan perhimpunan yang kami adakan ini, kami memohon kepadamu ya Allah, dengan barakah bulan Muharram ini, jagalah madrasah kami dari sebarang cabaran. Jagalah madrasah kami Asuh Perak dan Asuh Johor daripada orang-orang yang hasad dengki kepada madrasah kami. Memberikanlah rezeki yang melimpah ruah kepada madrasah kami supaya dapat terus beroperasi. Kami meyakini Engkau Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kami ya Allah. Berikanlah kesihatan dan panjangkan umur selalu untuk beliau. Mudahkan segala urusannya, berikan kemudahan bagi setiap urusannya, dan dapat menteladai akhlak dan adab kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilihan anak-anak madrasah kami untuk menjadi tentera-tentera-Mu ya Allah, penjuang agama-Mu ya Allah. Pilihlah mereka menjadi hafiz-hafizah ya Allah, alimah ya Allah, yang mengamalkan ilmu agama sesuai dengan tunjuk ajar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, gerakkanlah hati kami, amalan dan fikiran kami ke arah amalan makruh, berhijrah kepada makruh, berhijrah dari maksiat kepada taubat dan keinsafan, berhijrah dari kekufuran nikmat kepada bersyukur, berhijrah daripada malas kepada rajin dan setia berkorban, berhijrah daripada jahil kepada mempengetahuan, berkeadaan tidak baik kepada baik, dan lebih baik mengikut petunjuk-Mu ya Allah. Semoga dapat menempuh hidup baru dan maju ke hadapan
sesuai tujuan manusia jadikan sebagai khalifah di muka bumi yang luas tertentang. Allahumma mujibad dawa wa ya qadiyal hajat, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Syukran kepada saudara Abdul Azim atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Yang berusaha pengerusi asuh Abina Ustaz Muhammad James, yang berbahagia Ustazah Asma binti Harun selaku penceramah pada hari ini, merangkap pengarah Hijrah Empire Group dan pengasas Al-Hijrah dan penaung NGO Sahabat Amal Care, dan yang dihormati Ustazah Farah Dina binti Muhammad Ali, Mudirah Asuh Perak. Kata alu-aluan kami hulurkan, dengan izinnya kita ditemukan. Rasa syukur kami nafaskan, kesediaan hadirin menerima jemputan. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis yang berbahagia ini untuk satu majlis ilmu sempena ceramah Ma'al Hijrah meniti jalan cintanya yang penuh barakah ini, yang akan disampaikan oleh penceramah yang dijemput khas. Sebelum mikrofon ini beralih tangan, izinkan saya membacakan sedikit biodata ringkas penceramah kita pada hari ini, Ustazah Asma binti Harun. Ustazah Asma binti Harun adalah seorang bidadari kepada Encik Tengku Fazli bin Tengku Yahya, dan pasangan dikurniakan 7 orang cahaya mata. Ustazah berkelulusan sarjana muda bidang syariah Universiti Al-Azhar Mesir, telah menerima anugerah tokoh wanita da'i Mukminat Ummah 2022, anugerah tokoh Sayyidatina Aisyah peringkat negeri Terengganu 2022, anugerah Nona Motivator Award 2022, anugerah tokoh kejuara dan anugerah pilihan pembaca 2023, buku Ada Syurga di Rumahmu. Sidang hadirin dan hadirat sekalian yang saya kasihi sekalian, di sini ingin saya ingatkan agar sama-sama kita menjaga adab ketika berada di dalam majlis ilmu. Semoga dengan beradanya kita di sini memberi 1000 keberkatan dan manfaat, dan bukannya sekadar sia-sia sahaja. Seterusnya, saya ingin menjemput yang berusaha pengerusi asuh Abina Ustaz Muhammad James untuk menyampaikan sepatah 2 kata sekaligus melancarkan tabung asuh. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'd. Terima kasih kepada anak dan pengacara majlis yang dimuliakan Sahibatul Fadilah Ustazah Farah Dina selaku Mudirah Madrasah Ashabus Suffah Asuh Perak, yang dimuliakan serta diraikan Sahibul Fadilah Ustaz Tengku Fazli, juga penceramah jemputan kita pada malam ini Sahibatul Fadilah Ustazah Asma Harun hafizahumullahu ta'ala wa ahlahum. Kepada
para alim ulama, para asatizah, seluruh jawatan kuasa Madrasah Asuh yang bertungkus lumus untuk menyediakan majlis yang pada awal iklannya adalah Syekh Zainul Asri hafizahullah ta'ala wa ahlah. Namun pada 3 malam lepas saya dimaklumkan dengan makluman bahawa Syekh tak boleh hadir di atas urusan yang sangat-sangat tidak dapat dielakkan. Itu selepas beliau pulang 2 hari daripada menunaikan umrah. Lalu 2 malam lepas saya menghubungi Ustazah Farah, menghubungi Ustazah Asma. Saya pula menghubungi Ustaz Tengku Fazli, minta kalau boleh datang sebagai menghidupkan majlis yang mendekatkan kita dengan Allah ini, majlis yang menzahirkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, walaupun hanya dengan beberapa jam minta mereka hadir, mereka setuju untuk hadir. Terima kasih yang tidak terhingga, kerana kami tidak mewar-warkan pembatalan program Syekh Zainul Asri dengan harapan ada pengganti yang boleh memenuhi. Masya Allah, malam ni saya mohon ampun dan maaf kepada semua ibu-ibu dan ayah-ayah yang berada di luar sana. Masya Allah, tabarakallah. Jangan tanya kenapa Ustaz tak buat di dewan yang luas. Confirm pun 2 malam lepas. Satu. Yang keduanya, memang saya nak suruh datang ramai-ramai tengoklah madrasah kecil kami ini. Madrasah Ashabus Suffah 2015 dibangunkan di Kulai Johor, 2017 dibangunkan di sini. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Tengok anak-anak yang berqasidah sebentar tadi, 23 orang pelajar. Esok akan datang terbang 2 orang daripada Kemboja, menjadikan 25 orang. Akan mendarat di KLIA 2 pada jam 4.30 petang besok. Ibu pejabat madrasah, iaitu Madrasah Asuh Kulai Johor, ada 60 orang pelajar lelaki dan perempuan. Hampir 90 pelajar ini semuanya belajar percuma sehingga malam ini. Anak-anak ditanggung secara percuma tanpa yuran, sehingga kan anak-anak madrasah yang sambung belajar ke universiti dalam negara atau luar negara pun kami tanggung sehingga tamat pengajian. Alhamdulillah, RM128,000 sebulan. RM128,000 sebulan tanggungan kami untuk gaji, makan, segala-galanya di madrasah ini. Allah cukupkan sehinggalah bulan 5 tahun lepas. Bermula bulan 6 tahun lepas, kami diuji dengan masalah kewangan sampai malam ni. Kami masih ada baki tunggakan hutang gaji guru dan sebagainya berjumlah RM150,000 sampai malam ni. Alhamdulillah, kami tidak pernah merungut, kami tidak pernah mengeluh. 2015 sampai bulan 5 tahun lepas Allah cukupkan tiap-tiap bulan. Walau sesusah apapun kami usahakan dengan pelbagai cara. Ustazah Asma Harun, Ustaz Tengku Fazli dan juga ramai ustaz-ustaz yang lain, Ustaz Abdullah Khairi, termasuklah para alim ulama, para masyaikh, termasuklah orang-orang awam yang banyak membantu madrasah ini. Terima kasih kami ucapkan. Saya pun tidak berhajat bercakap panjang sebab saya tengok semua tak sabar-sabar menunggu mikrofon kepada Ustazah Asma Harun. Masya Allah, tabarakallah. Dan di sini kami ada sediakan tabung madrasah. Dekat belah mana tabung? Tabung ada dekat depan pagar tu. Depan pintu pagar tu ada tabung. Ada urus dia kita di sana. Dan Alhamdulillah, saya berharap tidak ada sesiapa pun yang parking depan pagar rumah orang malam ni sehingga mengganggu majlis kita sebentar nanti. Jadi kami berhajat membeli tanah dengan bina bangunan, bangunan sendiri
iaitu yang anggaran kami perlukan hampir 5 juta ringgit ya. Tanah 5 ekar itu sahaja di sini berharga 2.5 juta. Dah boleh pusing. Bagi kami tidak ada yang mustahil. InsyaAllah dengan sokongan-dukungan semua umat Islam dan juga seluruh mereka yang merasakan bertanggungjawab untuk membantu yang meringankan bebanan madrasah, sangat kami alu-alukan. Petang tadi Bonda Nur datang ke sini, Masya Allah, bersama timnya. Lepas asar tadi 5 minit sebelum azan maghrib mereka telah bergerak pulang dengan juga datang menyampaikan sumbangan. Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Walaupun hari ini saya mendapat mesej daripada pengetua atau mudir Asuh Johor yang maklumkan bahawa ada guru kami di Johor yang dah mula minta kerja lain sebab tunggakan gaji dan sebagainya. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ustaz Tengku Fazli dan Ustazah Asma Harun. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita doakan mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ini dipilih oleh Allah, diangkat segala dosa kita asbab majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan seluruh kenikmatan, seluruh rezeki yang luas kepada kita yang hadir pada malam ini. Walaupun yang hadir pada malam ini serabut dengan macam-macam masalah. Ustazah Asma Harun tak bangun pagi tadi, saya dimaklumkan. Bertigonya semakin menjadi-jadi. Tapi Alhamdulillah dia masuk je sempadan Bandar Raya ni terus segar. Dan Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ada barakah madrasah ini. Madrasah yang dialunkan bacaan Al-Quran daripada subuh sehingga malam setiap hari. Ya, Masya Allah. Jadi Tengku Fazli pun Masya Allah, saya nak bagi dia sedikit, minta sampaikan sedikit tausiah kepada anak-anak kami di sini. Mudah-mudahan ada semangat. Boleh ya, cik suami? Boleh, insyaAllah. Maka saya persilakan kepada Ustaz Tengku Fazli, fatafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita semua berkumpul pada malam ini. Dan Alhamdulillah semua diberi kesempatan untuk dihidupkan sehingga saat ini. Alhamdulillah. Tidak ada bicara yang mampu diluahkan bila mana di sebelahnya orang yang cukup hebat. Masya Allah, Tuan Guru James dengan suara garaunya macam Rabi Sarip, boleh minta lagu InsyaAllah. Dan di depan ni pun ada Ustaz Abu Bakar ni, Istiqamah ni dengan live ni. Dikhabarkan juga ada rakan FB Jom Selawat, ada abang kawasan Bro Nasir. Dia kata dia dah lulus masuk kawasan Ipoh, jadi kalau ni kami dibenarkan masuk lah. Jadi, dan juga ibu-ibu yang ilmunya tinggi, yang baik akhlaknya, Masya Allah. Cuma satu je daripada kami, saya InsyaAllah hidup kena sentiasa memberi, InsyaAllah. Jadi selagi mana kita mampu memberi yang terbaik dalam hidup kita, selagi itulah ketenangan InsyaAllah akan mengiringi kita. Dan kita berilah yang terbaik kepada apa jua yang Allah suruh dan apa jua yang Nabi tunjukkan kepada kita, InsyaAllah. Itulah yang sebaik-baik dan terindah yang boleh dikatakan dalam kehidupan kita ni, bila boleh capai dengan hati yang memberi, InsyaAllah. Moga-moga pengorbanan kami dan juga pengorbanan semua, terutamanya pengorbanan Ustaz Jin dan isteri dan anak-anak di sini, terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, InsyaAllah. Yang kita dan perjuangan semua, pemberian semua juga kepada ahli keluarga masing-masing, pemberian yang terbaik kepada anak masing-masing, suami masing-masing, isteri masing-masing, masyarakat masing-masing. Kita berikan terbaik untuk mereka dan diri kita sendiri, insyaAllah. Allah terima dan redha, insyaAllah. Itulah. Jadi sebagai penutupnya, lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebab itulah yang kita impikan agar Allah redha
dan di alam kubur esok insya-Allah kita pun dah diperlihatkan hasilnya dan kita tidak menyesal dengan apa jua masa dan anugerah yang Allah berikan kepada kita insya-Allah. Semoga Ustazah disiapkan. Tadi penggantinya ni lah, pengganti live tadi. Walaupun tak ramai yang tonton sebagaimana Ustazah bercakap, tapi Alhamdulillah tadi sampai 1 million like di TikTok. Kena bangga lah sebab saya pujuk sampai Ustazah biasalah 1 million like 1 juta like. Alhamdulillah, semoga semuanya diberikan kesihatan dan juga kelapangan insya-Allah. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih. Sebenarnya Ramli Sarip yang tiada suruh ustaz sebenarnya. Bukan ustaz yang tiada dia. Kalau ustaz nyanyi kan dia Ramli Sirap. Masya-Allah tabarakallah. Sebenarnya muslimin muslimat yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul, ini kali kedua Ustazah Asma Harun dan Ustaz Tengku Fazli datang ke madrasah ni. Kali pertama kami tak iklankan pun sebab kami buat sorok-sorok dekat sini sebab takut melempah macam ni. Tapi kami silap pada ketika tu sebab baru kami tahu malam ni tabung kami tu pasti melimpah insya-Allah. Jadi alhamdulillah thumma alhamdulillah, dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama dalam majlis yang dicari-cari oleh para malaikat setiap saat sehingga bertemu dengan majlis kita pada malam ini. Lalu para malaikat duduk bersama-sama dengan kita, memenuhi, bukan memenuhi bandar Meru Raya ini, bukan memenuhi bandar Ipoh, bukan memenuhi negeri Perak, bukan memenuhi seluruh negara, tetapi memenuhi seluruh permukaan bumi. Datang kumpulan malaikat yang lain nak duduk, tidak ada tempat. Lalu mereka duduk di atas bahu para malaikat pada lapisan yang pertama sehingga lapisan yang kedua juga memenuhi seluruh permukaan bumi. Datang para malaikat yang lain nak duduk, tidak ada tempat. Mereka duduk di atas bahu para malaikat pada lapisan yang kedua sehingga lapisan yang ketiga juga memenuhi seluruh permukaan bumi. Begitulah seterusnya sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Malaul A'la, sampai para malaikat yang daripada lapisan pertama di muka bumi sampai ke lapisan yang ke langit yang ketujuh, sambil berdoa dengan dua perkataan untuk saya, untuk Ustaz Tengku Fadli, untuk Ummi Faradina, untuk Ustazah Asma Harun, untuk semua yang hadir, dengan dua perkataan pasti dan pasti. Kalaulah yang berdoa itu para malaikat daripada bumi sampai ke langit, Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunkanlah dosa mereka yang hadir dalam majlis ilmu ini, warhamhum, dan rahmatilah mereka. Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunkan dosa mereka yang hadir pada malam ini, warhamhum, dan rahmatilah mereka. Diulang sehinggalah kita tutup majlis kita pada malam ini, sehingga diberikan kesihatan kepada Ustazah Asma Harun dengan diangkat segala penyakitnya, sehingga diangkat segala dosa kita yang hadir pada malam ini, diangkat segala masalah keserabutan dalam fikiran kita dengan pelbagai masalahnya diangkat pada malam ini. Lalu para malaikat terus berdoa, Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunkan dosa mereka. Dosa yang kita lakukan semalam, dosa yang kita lakukan kemarin, dosa yang kita lakukan minggu lepas, sehingga dosa-dosa silam kita lalu diampunkan Allah. Asbab daripada doa para malaikat, Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunkan dosa mereka, warhamhum, dan rahmatilah mereka. Dua kalimah diulang-ulang oleh para malaikat daripada lapisan pertama di muka bumi sampai ke Malaul A'la. Pasti dan pasti keluarnya kita sebentar nanti dari majlis ini, kita akan keluar sebagai bayi yang baru dilahirkan. Masya Allah. Dalam hadis yang sahih disebut ketika duduk dalam majlis ini, para malaikat menghamparkan sayapnya. Ibu-ibu, ayah-ayah yang mulia, kita sedang duduk di atas sayap para malaikat. Sangat hibah dan menyedihkan, di saat tutup majlis nanti kita akan bangun dan meninggalkan hamparan sayap ini. Sangat hibah dan menyedihkan apabila kita berhenti majlis ini sebentar nanti, para malaikat akan berhenti mendoakan kita. Maka untuk meneruskan majlis kita pada malam ini, kita minta juga kepada mudirah madrasah bertahan-tahan, bermati-matian tak nak cakap malam ini, ya.
InsyaAllah ya, jangan buat batuk kan. Itu Umi Farah Dina. Ada orang tanya saya, kenapa panggil Umi Farah? Saya selalu ingatkan kepada para murid, ingat sunnah kenapa isteri Rasulullah SAW dipanggil Ummul Mukminin. Maka apabila para ulama ini mewarisi Nabi, maka ingatlah, isteri kepada guru-guru kita adalah merupakan ibu kepada kita. Sebab itulah kenapa isteri para masyaikh, isteri tok-tok guru kita panggil dengan perkataan Ummi. Kalau Syekh Nuruddin, guru kita Syekh Nuruddin Malbu Al-Banjari Hafizullah Ta'ala wa ahlah, dan istrinya kita panggil Ummi, istrinya ada yang kita panggil Mama, istrinya ada yang kita panggil Bunda. Dan walaupun jauh lebih muda, tapi kemuliaan guru isteri kepada guru-guru kita dengan panggilan ibu, ya, sebagaimana dipanggil Ummul Mukminin, ibu kepada orang beriman, kepada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta ya, dengan segala hormatnya Umi Farah Dina, kata-kata masykurah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da rida. Wa usalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa hudina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kerana selepas ujian jadi juga program Al-Hijrah pada malam ni, dan Masya Allah, tabarakallah, ramai melimpah sampai keluar. Tim saya pun semalam dah pukul 1 lebih tu mesej, kenapa saya tak boleh tidur ya Ustazah? Kata aura Ustazah Asma ni lain kan. Risau. Dia takut ramai. Tapi macam yang Ustaz cakap tadi tu lah, last minute kami pun tak dapat nak fikir nak tukar ke tempat yang lebih besar. Dan saya rasa Ustazah dapat hadir malam ni pun saya sangat-sangat bersyukur. Sebab dah bila dapat tahu Syaitan Nafsu tak jadi tu, yang pertama sekali terus terlintas Ustazah Asma lah, try tanya. Walaupun saya tahu kan mungkin tak dapat sebab dengan kesibukan dan kepadatan jadual Ustazah. Tapi mungkin sebab Ustazah pun dia sinonim dengan hijrah, syarikatnya pun Hijrah Excel. Dan saya selalu ingat dengan penulisan Ustazah, hijrah ini sebenarnya untuk siapa? Jadi itu adalah satu, setiap kali hijrah itu adalah satu perkataan yang saya akan selalu tanya pada diri saya sendiri. Jadi saya selalu mengambil satu kesimpulan bahawa hijrah ini sebenarnya setiap hari. Kalau kita hijrah tu untuk Allah dan Rasul, maka setiap hari sebenarnya kita akan bermuhasabah diri dan cuba untuk baiki esok. Muhasabah sebelum tidur, hari ni apa kesalahan, apa dosa yang aku buat, dan esoknya pula kita cuba perbaiki. Jadi tagline-nya di situ, setiap hari adalah hijrah. Cuma untuk malam ni saya pilih tajuk hijrah meniti jalan cintanya. Sebab itulah kadang-kadang dengan setiap orang yang kita jumpa, kita dapat ilmu dengan orang-orang di sekeliling kita. Dan antaranya baru ni ada seorang hamba Allah ni yang selalu bantu infak untuk makan madrasah. Jadi saya rasa macam tersentuh dengan satu perkataan dia, kenapa dia usahakan setiap hari untuk bantu infak makan pelajar asuh ni. Katanya risau. Kadang-kadang kita nampak kita buat baik dah, kita solat cukup dah dengan qiyamnya, dengan puasanya, zikrullahnya kan. Tapi dia kata takut nanti kita perasan macam dah buat baik tu sampai sana kosong. Lepas tu saya pun menor. Saya kata okeylah, ni nak buat program Al-Hijrah ni, maka saya akan cari satu tajuk yang
sesuai dengan tu. Saya nampak bahawa kebanyakan kita nampak hijrah tu buat baik tu supaya dapat balasan baik dekat dunia. Kita terlupa untuk bekalan atau kumpul untuk kehidupan yang kekal abadi dekat sana. Jadi fikir-fikir tu okey. Jadi saya kata dekat Ustaz James, saya pilih tajuk ni lah, hijrah meniti jalan cintanya. Macam mana kita nak rasakan hijrah kita tu betul-betul untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Memang betul-betul untuk Allah. Jadinya saya rasa yang itu Ustazah boleh ulas. Cukup setakat itu aja. Ustazah ya, setakat itu saja. Nanti kan risau terlebih pula. Okay, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira. Terima kasih kepada Umi Farahdina. Masya Allah, tabarakallah. Ustazah Asma Harun akan guna mikrofon ni. Mikrofon wire tu standby kalau bateri ni habis. Sebab saya rasa macam mikrofon lagi kuat, betul? Betul. Ya, jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dengar. Saya mohon yang guna handphone hanya untuk ambil gambar atau video sahaja. Majlis ilmu ni jangan lukakan hati para malaikat yang duduk bersama dengan kita dengan main Facebooknya, dengan main WhatsAppnya. Jaga adab kita dalam majlis ilmu, insya-Allah. Jadi dengan majlis rahmat, silakan Ustazah Asma Harun kata-kata masykurah sini. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita sama-sama zikrullah dulu ya. Anak-anak qasidah pun boleh sama-sama ya. Ada mic tu kan? Boleh sama-sama kita zikrullah. Bantu Ustazah, kamu ambil mic tu. Ada mic tu kan? Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. 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 Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.